Kalau secara amalan Nabi SAW suruh kita mengamalkan surah Kahfi. Kemudian yang kedua apa? Yang keduanya doa baca selepas tahiyat akhir. Yang ketiga memang kena kuatkan kita punya belief system. Sistem kepercayaan kita kena kuat. Okey. Daripada zaman Nabi kita Muhammad sampai kita sekarang, berapa lama tarikh dia? Ingat tak? Kita berapa hijrah sekarang? 1400 kan? 1400 betul? Kalau zaman Nabi kita Muhammad sampai kita 1400 tahun dah moden macam ni. Kalau kita nak tahu apa yang ada zaman Nabi Nuh AS, kena tunggu 200 tahun lagi. Sebab Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1600 tahun. Kan? Kita 1400 tahun dah canggih macam ni. Mana tak barulah kita faham kenapa umat Nabi Nuh tak percaya pada Nabi Nuh. Macam kita sekarang moden macam ini pun berapa ramai orang tak bertuhan dah sombong, tak perlu Tuhan dah engkar dah, kan? Ni dia. Okey, jadi biar kakak tuan-tuan sekalian okey, nanti first akan keluar Dajjal. Okey, kita faham, Dajjal Tamim Adari pernah jumpa, badannya besar, umat Nabi Nuh memang ilmunya tinggi. Okey, sebab itulah dia boleh pergi ke satu tempat sekelip mata. Kan? Bahasa lamanya sihir lah, bahasa modernnya teknologi. Dia boleh transfer satu tempat sekelip mata. Macam mana boleh buat? Kita hari ni nak kapal terbang pergi ke London, pergi ke mana, berbelas jam. Ini sekelip mata. Macam mana tu? Apa panduan dia? Kalau Dajjal ni apa panduan dia? Kalau secara amalan Nabi SAW suruh kita mengamalkan surah Kahfi. Surah Kahfi okey. Surah Kahfi ni kata Nabi SAW, takrifan mengamalkan ayat 1 sampai 10, tak banyak pun. 1 sampai 10, bukan satu surah. Satu surah panjang. 1 sampai 10 tu kita amalkan. Takrifan mengamalkan paling kurang seminggu sekali baca. Bukan suruh baca hari-hari pun, paling kurang seminggu sekali. Siapa yang mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10, nanti Dajjal kalau datang, dia akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Okey, apa yang ada pada surah Kahfi kalau kita tengok apa yang ada surah Kahfi, adakah gelombang-gelombang itu akan melemahkan satu teknologi penipuan? Kan? Maknanya surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Kan? Maksudnya kenapa suruh amal benda itu? Selain daripada mukjizat Quran itu sendiri, mestilah daripada sudut ilmu dia ada perbahasan dia. Setakat ni ulama kita tak jumpa lagi kenapa, why. Kenapa setakat ni. Tapi nanti mungkin patah-patah perkataan tu ataupun gelombang, letupan-letupan kita membaca, dia ada gelombang dia. Gelombang tu mungkin melemahkan apa gelombang yang ada daripada Dajjal dan sebagainya. Tapi maksudnya ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi. So amalkanlah. Takrifan mengamalkan adalah seminggu sekali baca. Okey. Kemudian yang kedua apa? Yang keduanya doa. Dan ada satu doa, kalau kita tak biasa lagi, cuba cari doa ni, jumpa ustaz-ustaz kita, dia dibaca selepas tahiyat akhir. Okey, lepas kita tahiyat akhir, kita baca tahiyat akhir, lepas tahiyat akhir kita dah baca selawat Ibrahimiyah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kan. Lepas habis tu dia ada doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kan? Cuba cari doa tu, baca dekat ujung tahiyat akhir. Kan? Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta berlindung daripada Allahumma inna a'udzubika daripada fitnah, daripada azab neraka, fitnah hidup dan fitnah mati, dan daripada masihid dajjal. Cuba baca ayat itu. Cuba baca ayat itu. Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga memang kena kuatkan kita punya belief system. Belief system kita kena kuat. Sistem kepercayaan kita kena kuat. Sistem kepercayaan kita sebagai orang Islam ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Itu kita punya belief system. Belief system kita kena kuat. Sebab apabila datang apa-apa pun depan kita, kita tidak akan tersilau untuk ikut dia. Belief system kita kena kuat. Ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey.
Orang Melayu kita, ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian, terjemahkan kalimah la ilaha illallah untuk mudah faham. La, tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Itu kalau kita ajar anak-anak kita untuk maksudnya dia nak mudah hafal. Tapi kita ni kita kena faham bahawa ilah tu la ilaha illallah. Ilah tu maksud ilah 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi kesembuhan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Itu maksud ilah. Jadi maknanya kita kena faham 99 nama Allah dalam Asmaul Husna, itulah ilah. Dan kita boleh zikirkan kalimah la ilaha illallah ni mengikut kita punya keadaan. Sebab itu dalam Quran Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, berdoa dengan nama-nama yang baik. Contoh, hari ini kita sakit, contoh kan, zikirkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. Hari ini mungkin kita ada masalah keuangan. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Sebab itu membaca la ilaha illallah bukan menghabiskan biji tasbih, bukan menghabiskan biji tasbih. La dahlah laju kan, berkira pula tu lebih 33 ni. Imam ni tasbih salah ni, tasbih China lah tu kan. Dia tak faham maksud ilah tu kan. Tak perlu banyak tapi selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bukan orang Arab, kita kena masukkan makna. Kalau orang Arab tu dia dah faham benda tu kan. Itu yang biasa tengok tak, ni untuk guru dulu kalau zikir dia akan macam ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan, ataupun la ilaha illallah. Sebenarnya dia buat empat ke untuk masukkan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya nak masukkan makna tu kan.